Buletin Didik 14 Oktober bersama saya Zaiti Zubir. Assalamualaikum dan salam hormat. Kerajaan hari ini melancarkan dua pakej keluarga Malaysia yang menawarkan akses internet pada harga berpatutan selain pemilikan peranti pintar mampu milik daripada syarikat telekomunikasi. Pakej remaja keluarga Malaysia dan pakej peranti keluarga Malaysia itu ditawarkan kepada remaja serta golongan kurang berkemampuan bermula esok sehingga 15 April tahun depan. Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa berkata, pakej remaja keluarga Malaysia bertujuan membantu golongan remaja dan pelajar memperoleh akses internet pada harga berpatutan serendah RM10 sebulan. Bagaimanapun, mereka perlu membayar RM30 untuk perkhidmatan selama 3 bulan dan mendapat data sebanyak 20 GB sepanjang tempoh itu termasuk 1 GB percuma sehari. Pakej peranti keluarga Malaysia pula ditawarkan kepada mereka yang kurang berkemampuan memiliki peranti pintar mampu milik. Peranti tersebut dapat dimiliki dengan langganan serendah RM40 sebulan melalui kontrak selama 12 hingga 24 bulan tertakluk kepada jenis peranti dan perkhidmatan yang dilanggan. Saya juga menyeru kepada wakil-wakil rakyat, mereka boleh menaja. Misalnya wakil-wakil rakyat ada mendapat peruntukan daripada kerajaan, mereka mungkin boleh set aside RM20,000, RM30,000 untuk sponsor pelajar-pelajar miskin, anak-anak yatim ataupun mereka-mereka yang kehilangan ibu bapa sepanjang COVID misalnya. Jadi mereka boleh berhubung dengan mana-mana telco dan juga dengan mana-mana sekolah. Kita galakkan supaya penajaan-penajaan boleh dilakukan. Terdahulu dalam ucapannya, Tan Sri Anwar yakin kerajaan akan memberi tumpuan khusus mengenai pemilikan peranti bagi semua murid dan pelajar di universiti, termasuk aspek digitalisasi dan kualiti khidmat jalur lebar dalam Belanjawan 2022. Kira-kira 14.4% individu berumur 12 hingga 17 tahun telah lengkap divaksin sehingga semalam, manakala 75.9% atau lebih 2 juta individu menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin menerusi program imunisasi COVID-19 kebangsaan remaja sejak 8 September lalu. Daripada angka itu, 453,906 remaja telah lengkap divaksin, dengan Labuan mencatat jumlah tertinggi remaja lengkap divaksin sebanyak 33.5%. Dalam masa yang sama, laman sesawang berkenaan juga menunjukkan 75.4% penduduk di negara ini telah diberikan suntikan vaksin, iaitu seramai 24,620,890 individu. Dalam pada itu, di Johor, 84.2% daripada 359,900 remaja yang mendaftar telah menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin. Manakala 9.8% daripada jumlah berkenaan telah lengkap kedua-dua dos. Program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK untuk remaja di Johor bermula pada 8 September lalu, membabitkan pusat pemberian vaksin PPV awam dan integrasi terpilih seluruh Johor. Di pusat pemberian vaksin PPV Dewan Jubli Intan Johor Bahru pagi tadi, lebih 100 murid dari beberapa buah sekolah kebangsaan menerima suntikan bermula jam 9 pagi. Mereka tiba seawal jam 8 pagi, diiringi ibu bapa dan waris masing-masing. Pelbagai gelagat sempat dirakamkan lensa kamera kami ketika melakukan tinjauan siang tadi. Ada yang begitu teruja, ada juga yang berdebar-debar menanti untuk disuntik. Tahun depan nak naik sekolah menengah kan, nak dapat anugerah cemerlang. Saya syukurlah dah vaksin, dapat naik sekolah macam dulu, dapat jumpa kawan-kawan, bersemuka dengan cikgu, dapat buat aktiviti sukan apa semua. Dan kurikulum, saya bersyukur. Macam selamatlah bila dah vaksin. Sebab kalau dekat rumah nanti takut tak siap homework, banyak tinggalkan homework. Tapi bila kat sekolah saya dapat best sebab dapat jumpa kawan. Kita dah lega lah jadinya untuk pelajaran, sebab kadang-kadang bukannya semua yang mampu untuk dapatkan PDPR dekat rumah kan. Masing-masing ada internet, mana yang mampulah. Yang tak mampu tu dia orang tak boleh nak dapat internet kan. Jadinya biarlah dia orang pergi sekolah. Jadinya dengan ada vaksin ni kita boleh membantulah anak-anak untuk ke sekolah. Kita tak rasa risau, ibu bapa tak rasa risau lah.
Alhamdulillah lah, saya rasa lega sikit lah pasal anak naik sekolah. Kalau dah vaksin tu ada dia punya kebaikan dia sikit lah kan. Ada kata orang perlindungan lah kan. Jadi memang saya harap pun vaksin kedua pun dapat cepat dan budak-budak pun dapat balik ke sekolah macam biasa lah kan. Walaupun ada SOP kan, tapi kalau boleh dia cepatkanlah semua budak-budak boleh naik ke sekolah semula lah kan. PICK Remaja di Johor dilaksanakan menerusi 3 kaedah iaitu janji temu melalui aplikasi MySejahtera, vaksinasi berjadual dan secara walk-in. Bersua kembali, Kementerian Kesihatan KKM sedang membangunkan sistem daftar bunuh diri dan kecederaan fatal kebangsaan NSF IRM yang dijangka siap sepenuhnya pada 2023. Kementerian itu kini dalam perincian proses kerja serta pembangunan aplikasi bagi sistem itu yang akan melibatkan semua fasiliti hospital KKM seluruh negara. Daripada Januari ke Mac 2020, 112 kes. Peningkatan sebanyak 67%. Dan kes didapati kebanyakan di antara umur yang produktif, 19 tahun hingga 40 tahun. Jadi KKM mengambil data-data daripada PDRM ini untuk melihat bagaimana kita nak mengkaji. Sebab itu usaha untuk melaksanakan sistem daftar bunuh diri dan kecederaan fatal kebangsaan ini sedang dipergiatkan dan sedang sangat serius kita mengharungi perkara ini dan kita meletakkan dana yang tinggi untuk melaksanakan perkara ini. Jelasnya sistem itu disenaraikan di bawah rancangan Malaysia ke-12 dengan peruntukan RM4 juta. Pembangunannya kelak akan membolehkan statistik terperinci dan tepat berkaitan kejadian bunuh diri dan kecederaan fatal diperoleh. Ia turut membantu memperkukuhkan usaha pembangunan dasar dan program pencegahan tingkah laku bunuh diri. Malaysia menyumbang RM5 juta kepada Palestin bagi membantu pembinaan semula klinik Al-Rimal di Gaza yang rosak teruk akibat serangan udara rejim Zionis pada Mei lalu. Sumbangan menerusi tabung bantuan bencana negara di bawah Agensi Pengurusan Bencana Negara NAPMA mencerminkan sokongan padu Malaysia terhadap kerajaan dan rakyat Palestin. Pertukaran nota mengenai sumbangan itu dimeterai Menteri Luar Datuk Saifuddin Abdullah dan Duta Palestin ke Malaysia Walid Abu Ali di Putrajaya siang tadi. Klinik Al-Rimal menempatkan satu-satunya makmal ujian COVID-19 di Gaza. Menurut Datuk Saifuddin, kerajaan Malaysia juga telah memutuskan untuk memberi sumbangan jangka panjang kepada Agensi Bantuan dan Pekerjaan untuk Pelarian Palestin Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNRWA sebagai menyokong usaha agensi itu membantu rakyat Palestin. Ujar beliau, sebagai tambahan sumbangan kewangan kepada UNRWA sebelum ini, kerajaan telah memperuntukkan $1 juta Amerika yang akan disalur $200,000 setiap tahun dari 2021 hingga 2025. Sementara itu, Walid berkata klinik Al-Rimal sangat penting kepada penduduk kerana ia turut digunakan sebagai ibu pejabat Kementerian Kesihatan Palestin di Gaza. Kekal aktif dengan bersukan, Jabatan Pendidikan Negeri Selangor menjadi tuan rumah bagi pertandingan kemahiran sukan bola sepak dan bola kerancang Majlis Sukan Sekolah Malaysia 2021. Jelung kali diadakan dalam talian, program itu mendapat sambutan yang amat menggalakkan dengan lebih 1,200 penyertaan sekolah seluruh Malaysia. Bagi memastikan sukan dapat terus dibudayakan meskipun negara dilanda pandemik COVID-19, langkah proaktif diambil dalam memberi peluang kepada murid untuk bergiat aktif dalam sukan. Pelaksanaan program secara virtual memberikan penekanan kepada pematuhan SOP selain tidak mengabaikan PDPR yang dijalankan. Tak ada persentuhan, ya, tak ada menyebabkan kumpulan yang ramai, ya. Sebab satu murid, satu individu saja dalam satu video tersebut. Pencurian juga kita tidak pergi berjumpa murid itu untuk menilai. Kita hanya mendapatkan video saja. Semua SOP ini telah kita patuhi, ya. Termasuk semasa pencurian itu sendiri, di semua peringkat tidak ada pertemuan bersemuka. Pertandingan kemahiran berlangsung pada 13 Oktober hingga esok. Penganjuran kali ini menggunakan kaedah penyediaan video kemahiran yang disediakan oleh atlet dan dihantar secara dalam talian untuk dinilai. Pelajar-pelajar dia dah ada kemahiran yang mereka perlu kuasai. Contohnya untuk bola sepak, dia mesti ada kemahiran untuk menimbang bola. Lagi lama dia boleh timbang bola tu, maknanya dia lagi mahir.
Jadi itulah kemahiran yang kita ambil untuk pertandingan bola tadi, bola sepak. Mereka tidak menjaringkan gol, kita tak ambil. Tapi itulah, ini adalah secara barulah ni ya. Ini adalah orang kata solely kemahiran yang kita boleh nilaikan secara adil. Pertandingan diadakan di peringkat sekolah, daerah dan negeri terlebih dahulu dan hanya video kemahiran terbaik akan dipertandingkan di peringkat kebangsaan. Syarat pertandingan tertakluk kepada Peraturan Am MSSM. Kita dapat memupuklah nilai disiplin murid kita kerana apabila mereka melakukan pertandingan seremaya ni kan, mereka kena bersiki juga. Ya, mereka tak boleh nak gunakan superimpose misalnya, ya, itu satu bentuk disiplin, ya, dan mereka kena gigih, ya, kena gigih nak buat tu, ya, sebab ramai yang ambil bahagian. Kemudian di samping itu kita nak membentuk nilai positif, ya, terhadap budak-budak ini. Kita juga ingin melihat mereka berkembang secara holistik, bukan saja mereka bagus dalam pelajaran, ya, tetapi mereka juga mengambil berat tentang kesihatan melalui sukan. Penganjuran program ini sekaligus dapat mencungkil bakat murid dalam sukan untuk diketengahkan ke peringkat yang lebih serius. Keputusan meninggalkan kerjaya kaki tangan pentadbiran sebuah universiti awam nyata tidak sia-sia buat pengusaha cendawan Nur Saiful Amri Suluh, 37 tahun. Hasil penjualan cendawan tiram kelabu yang diusahakannya sejak 10 tahun lalu, dikini mampu meraih pendapatan sehingga 5 angka sebulan. Lebih menarik, penghasilan cendawan menggunakan sisa nenas. Idea menghasilkan cendawan tiram menggunakan sisa nanas itu tercetus apabila dia melihat pelbagai isu timbul dengan penggunaan habuk kayu getah. Antaranya, ia semakin sukar didapati selain memerlukan kos yang tinggi. Sisa nanas dicampurkan ke dalam adunan media cendawan terlebih dahulu sebelum dibungkus menjadi bongkah cendawan. Penggunaan bahan itu tidak menggunakan sebarang bahan kimia dan selamat. Juga terbukti mempunyai kandungan nutrien yang lebih tinggi berbanding cendawan tiram yang dihasilkan secara konvensional. Permulaannya telah dihantar ke Universiti Malaysia Pahang dan saya pun hadir ke sana untuk projek tersebutlah, dan selepas itu kita buat projek ini diserahkan kepada usahawan iaitu saya buat di Benut Pontian Johor, dan projek ini merupakan projek yang pertamalah di Malaysia kolaborasi di mana kita buat media cendawan itu daripada sisa nanas, iaitu kita menggunakan daun dan batang nanas. Projek perintis itu turut mendapat sokongan serta kerjasama Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia. Jelasnya, peluang dan rezeki yang ada turut dikongsi bersama penduduk kampung yang juga membantu dalam proses penghasilan cendawan terbabit. Menceburi bidang seni fotografi mungkin nampak mudah, namun ia memerlukan pelbagai kemahiran, latihan yang berterusan serta kesabaran yang tinggi. Kerjaya sebagai jurufoto memainkan peranan dan tanggungjawab yang besar sekaligus menuntut semangat dan komitmen yang kental. Ini kerana hasil ketikan tangan dari lensa kamera itu mampu melahirkan pelbagai kreativiti dalam mencipta memori. Kamarul Akhir Muhammad Zan, jurufoto yang berpengalaman hampir 30 tahun, mengakui ketika mula-mula memilih kerjaya itu, ada ahli keluarga tidak yakin dengan pilihannya. Jurufoto profesional berkelulusan dari Institut Kemahiran Belia Negara Pertak ini, bagaimanapun berjaya membuktikan minat mendalam, telah membawanya ke pelbagai acara antarabangsa. Kak Maro mula menceburi bidang fotografi secara profesional sejak 1995 bersama akhbar tempatan di unit sukan dan berita. Saya terinspirasi jadi jurufoto ni sebab dulu saya main bola. Saya seorang penjaga gol. Jadi bila main bola ni, penjaga gol ni dia relax sikit. Kita tunggu je bola datang kan. Jadi masa main kat Stadium Merdeka tu, saya nampaklah beberapa orang jurufoto, antaranya Stanley Chow, antaranya Abang Khalid Reza, Rosli Rahmat. Jadi kat situ tanam minat macam best juga jadi fotografer ni kan, sebab benda yang kita
experience ni something yang orang lain tak dapat experience, first hand experience. Pernah menjadi pelatih di Institut Pengajian Tinggi Swasta, beliau menasihati pelajar yang berminat menceburi bidang ini agar tidak bermula dengan alatan yang terlalu mahal atau canggih. Pembelian kamera ni pun kita tak perlu nak start dengan kamera yang mahal sangat. Maknanya kalau pelajar-pelajar yang kurang berkemampuan atau baru nak mula, dia boleh beli kamera yang harga sekitar 2,000 atau 1,000 lebih untuk bermula. Sepanjang kerjayanya, Kamarul antara jurufoto tempatan yang berjaya merakam setiap detik sejarah Sukan Olimpik Tokyo baru-baru ini. Acara sukannya berlangsung dalam situasi pandemik COVID-19 menjadi satu cabaran serta pengalaman yang bermakna buatnya. Kita banyak melalui proses-proses SOP, proses-proses yang mana kekangan-kekangan yang tak macam sebelum ni. Sebelum ni kita boleh pergi interview atlet, kita jumpa atlet, kita makan dengan diorang. Tapi kali ni kita hanya jumpa atlet di waktu acara je. Sebelum tu agak susah sebab untuk mengelakkan jangkitan ataupun penularan. Selain itu, dia turut berpeluang bertemu pemimpin serta figura antarabangsa. Menurut Kamarul, setiap kerjaya yang ingin diceburi perlu ada minat dan kesungguhan. Nasihat saya pada adik-adik semua, anda boleh jadikan fotografi atau jurufoto ni sebagai satu karier yang sangat best. Sebab anda mempunyai banyak benda yang orang lain tak dapat lalui. Selain menjadi pengasas dan pengarah syarikat fotografi tempatan, Kamarul turut membuka peluang kepada mana-mana pihak yang ingin belajar. Dia bersedia memberi nasihat serta melatih mana-mana individu yang ingin menjadi jurufoto profesional. Instagram akan memperkenalkan ciri take a break bagi menggalakkan rehat seketika daripada menggunakan media sosial itu. Ciri terbaru berkenaan menyasarkan pengguna Instagram dalam golongan remaja. Ciri yang diperkenalkan kumpulan Facebook itu bertujuan mendorong penggunanya menghadkan penggunaan Instagram setiap hari. Ia tentunya sesuatu yang mengejutkan kerana bukan perkara biasa untuk sesebuah laman sosial gergasi seperti Instagram meminta penggunanya berehat. Bagaimanapun, pelbagai isu dan skandal melibatkan kumpulan Facebook sejak kebelakangan ini. Tindakan itu dilihat sebagai langkah mendapat perhatian penggunanya. Naib Presiden Facebook, Nick Clegg, memaklumkan ciri terbaru take a break juga dapat menyekat interaksi golongan remaja dengan pengguna yang tidak dikenali. Kelaparan Sukan Badminton Piala Thomas di Aarhus, Denmark. Hasrat Malaysia untuk bergelar juara kumpulan D tidak kesampaian apabila tewas 1-4 kepada Jepun sebentar tadi. Sekaligus skuad negara meniti laluan sukar dalam undian suku akhir apabila berdepan pasukan-pasukan handalan antaranya juara bertahan China dan tuan rumah Denmark. 3 perlawanan awal sememangnya menjadi sandaran skuad kebangsaan meraih mata. Dan seperti diramal, pertembungan Lee Zijia dan Kento Momota mencari mata pertama berlangsung sengit. Menang 21-15 pada set pertama, Zijia bagaikan kehilangan rentak pada set kedua untuk kemenangan 21-12 buat Momota. Perlawanan yang berlarutan 1 jam 20 minit akhirnya milik Jepun menerusi kemenangan 23-21 Momota pada set penentuan. Harapan untuk menyaksikan kedudukan kembali seimbang menerusi beregu utama Aaron Chia dan So Hui Yip nyata tidak kesampaian. Pemenang pingat gangsa Sukan Olimpik Tokyo ini beraksi di bawah kemampuan sebenar apabila tewas 13-21 dan 13-21. Jepun memastikan mata kemenangan menerusi perseorangan kedua Kanta Suniyama. Meskipun diberi tentangan hebat pemain muda negara Chiam Junwei, Suniyama berada dalam kelas tersendiri untuk menang 22-20, 21-13. Sementara itu, sokongan padu penyokong sendiri nyata menyemarakkan semangat Denmark untuk menewaskan Korea Selatan 4-1. Tuan rumah meraih mata pertama menerusi perseorangan utama Victor Axelsen yang menewaskan Hyo Kwang-hee 21-12, 21-14. Gandingan Kim Astrup dan Anders Krab Rasmussen melebarkan penguasaan Denmark apabila melakar mata kedua menundukkan Yong Jin dan Siu Sung Jae. Mereka menang 21-19 dan 21-8.
Anders Antonsen mengesahkan mata kemenangan Denmark apabila menundukkan Jong Hyuk-jin pada perseorangan kedua. Antonsen menang 21-15, 21-14. Korea merapatkan kedudukan 1-3 menerusi kemenangan berenggu kedua Kang Min-hyuk dan Kim Woo-ho. Mereka menewaskan pasangan Matthias Christiansen, Fredrik Solgat 21-19, 22-20. Dan perseorangan ketiga, Rasmus Jang memastikan kemenangan 4-1 Denmark apabila menundukkan Cho Jun-yok 21-19, 22-20. Sekaligus membolehkan Denmark muncul juara kumpulan B, manakala Korea di tempat kedua. Juara kumpulan milik Indonesia yang menewaskan Taiwan pada saingan yang cukup mendebarkan. Indonesia lebih dahulu meraih mata pertama menerusi perseorangan utama Anthony Sinisuka Ginting yang menewaskan Chow Tien Chen. Perlawanan yang berlarutan hampir sejam ini menyaksikan kemenangan Anthony 22-20, 21-16. Taiwan menyamakan kedudukan satu sama menerusi beregu pertama gandingan Li Yang dan Wang Qilin yang menewaskan Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto pada aksi 3 set 28-26, 16-21 dan 21-14. Indonesia kembali mendahului menerusi perseorangan kedua Jonathan Christie. Dia ditentang hebat Wang Zuwei sebelum menang 21-17, 21-13 dalam masa 50 minit. Taiwan membuktikan kelebihan memiliki beregu mantap apabila meraih mata kedua untuk kedudukan dua sama. Gandingan Liu Qingyou, Yang Pohan menewaskan Muhammad Ahsan, Daniel Martin pada aksi sengit 22-20, 17-21, 23-21. Perseorangan ketiga, Shisar Hiran, Ruta Vavito sekali lagi menjadi senjata pasukannya meraih mata. Dia mengalahkan Chi Yujen 16-21, 21-18, 21-19 untuk memastikan kemenangan 3-2 Indonesia. Manakala Taiwan gagal meneruskan kemaraan berada di tangga ketiga di belakang Thailand. Visual aksi payung terjun mengakhiri buletin didik malam ini. Dengan itu saya Zaiti Zubir. Salam hormat dan Assalamualaikum.